Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita dalam sesi PDPR. Pada hari ini kita akan sambung teruskan dengan bab 7, iaitu sukatan serakan bagi data terkumpul. Okey, kamu gunakan buku teks sebagai sumber rujukan utama di mana cikgu akan bincangkan contoh-contoh yang telah diberikan dan sedikit soalan yang telah diberi dalam buku teks, dan ada sedikit soalan yang cikgu dah olah ya. Okey, jadi sekarang kita tengok untuk bab ini. Okey, kamu telah mempelajari statistik di tingkatan 4. Okey, sekarang ini adalah bagi siri yang mana kamu akan jumpa untuk tingkatan 5. Bila bercakap tentang data, okey, kita ada dua jenis data. Okey, itu yang pertama, data terkumpul, dan satu lagi kita juga ada data tak terkumpul. Okey, apa perbezaan dua data ini? Kita boleh lihat. Okey, daripada data tak terkumpul, kita akan bina jadual kekerapan dan kita akan wujud data terkumpul. Okey, apa itu jadual kekerapan? Kekerapan ni adalah frekuensi ataupun sekerap mana data itu timbul. Sebab dalam data terkumpul, kita biasanya ada selang kelas dalam julat tertentu. Okey. Okey, kita tengok dulu sebelum kita tengok rumus. Okey, yang mana yang dikatakan sebagai data tak terkumpul? Data tak terkumpul, ini data tak terkumpul. Ataupun kadang-kadang cikgu akan sebut sebagai data mentah lah. Kenapa data mentah? Kita dapat dapatan daripada survey macam tu sahaja, tanpa kita analisa dan kita wujudkan dalam bentuk yang seterusnya yang dinamakan sebagai data terkumpul. Okey, dalam data terkumpul, kamu perlu pelajari beberapa itineraries-nya. Okey, ada beberapa ciri-ciri yang perlu kamu mahir, iaitu kamu kena mengetahui istilah-istilah had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. Okey, di kotak permulaan ini adalah selang kelas lah. Okey, selang kelas ini kadang-kadang diberikan sedia dalam soalan. Okey, tetapi kita akan pelajari bagaimana kita nak menentukan selang kelas. Okey. Sekarang dalam itineraries yang cikgu dah sebutkan tadi, okey, yang pertama, saiz selang kelas. Bagaimana nak menentukan saiz selang kelas? Yang pertama adalah apabila kita dapat mengira, rumusnya adalah yang pertama, nilai data terbesar tolak nilai data terkecil, dan kita bahagi dengan bilangan kelas yang kita nak wujudkan. Maksudnya bilangan kelas ini kita akan tentukan. Kita boleh tentukan. Okey, ini kita tentukan sendiri ya. Cuma kamu kena tentukan, cari daripada data, tentukan bacaan terbesar, okey, dan tentukan bacaan nilai data yang terkecil. Okey, kemudian had bawah dan had atas ini adalah merujuk kepada selang kelas. Okey, merujuk kepada selang kelas, iaitu had bawah ialah nilai terkecil dalam selang kelas dan had atas adalah nilai terbesar dalam selang kelas. Contohnya 60 hingga 64. Okey, 60 hingga 64. Bermaksud di sini
had bawah ialah 60 dan had atas ialah 64. Okey. Dan yang seterusnya kita tengok untuk sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, ini yang kedua berkenaan tentang had. Yang ketiga, kita akan tentukan sempadan bawah dengan sempadan atas. Okey, bagaimana menentukan sempadan bawah? Kita akan ambil had atas kelas sebelumnya, tambahkan dengan had bawah kelas itu, maka kita bahagikan dengan 2. Okey, bagaimana pula dengan sempadan atas? Had atas kelas itu ditambah dengan had bawah kelas selepasnya, dibahagi dengan 2. Alright. Okey, dan akhir sekali kita kena tahu. Ini penting, wajib kamu tahu bagaimana mengira titik tengah. Okey, titik tengah boleh ditentukan dengan pengiraan mudah. Kita ambil pengiraan had bawah tambah had atas dibahagi dengan 2. Contohnya kalau ini, okey, jadi titik tengah ataupun midpoint adalah sama dengan 60 tambah 64 bahagi dengan 2. Okey, 124 bahagi 2 bermaksud kita akan dapat 62 titik tengahnya. Okey, nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut dalam contoh lah. Okey. Ini kenapa cikgu letak gambar tangan. Gambar tangan adalah penting. Tangan kamu penting untuk mengira saiz, bukan saiz, kita nak mengira selang kelas, okey? Penting untuk kita kira selang kelas. Okey, jadi kamu boleh keluarkan tangan kamu apabila kamu mengira selang kelas, sebab kadang-kadang ada soalan yang telah berikan kita jadual yang mana telah ada satu, okey, telah ada satu selang kelas. Okey, dan kita perlu lengkapkan yang seterusnya. Okey, bermaksud kita kena pastikan selang kelas ini, okey, saiznya adalah sama. Macam mana kita nak pastikan dia sama? Kita boleh buat pengiraan menggunakan jari nah. Okey, jadi bermaksud contoh tadi, misal kata dalam jadual, okey, jadual, okey, contohnya berat. Oh, maaf tak cukup nah. Okey, sekejap, cikgu padam sikit. Okey, berat, contohnya berat. Okey, 60 hingga 64. Ada lagi di bawah ni yang kita perlu isikan. Okey, contoh kita ambil sikit. Sudahlah. Sekejap lagi kita akan bincang di sana. Okey, jadi kamu keluarkan tangan kamu, genggam dulu. Kamu keluarkan satu persatu dengan pengiraan menyebut setiap sebutan bagi nombor. Contoh 60, 61, 62, 63, 64. Bermaksud saiz selang kelas bagi selang kelas 60 hingga 64 ini saiznya adalah 5. Okey. Jadi seterusnya kita nak menentukan saiz kita nak menentukan selang kelas yang seterusnya. Kita akan kira juga guna jari kamu. Okey, jadi kita mulakan dengan selang kelas seterusnya. Okey, jadi 65. Jangan bertindih nah. Pastikan jangan bertindih. Okey, jadi pengiraan kamu akan kira 65, 66, 67, 68, 69. Okey, jadi 65 hingga 69. Okey, seterusnya kita teruskan. Okey, contoh tadi maaf ya.
tadi kita ada berakhir dekat 69, kita teruskan dengan tak boleh 6 dah lah. Ingat ya, dia mesti jangan bertindih. Selepas 69, kita akan berjumpa dengan angka 70. Jadi 70, 71, 72. Kamu buka lah jari kamu buka satu persatu. 73, 74. 70 hingga 74. Okey, untuk selangkah seterusnya, mungkin kamu dah boleh agak dah berapa dia. Ataupun kamu nak kira lagi, kamu kira lagi. Sebenarnya kalau kita tengok pattern di sini pun, kita dah boleh agak lah nombor seterusnya lah. Okey, selepas 74, kita berjumpa dengan 75 lah. Okey, 75, seterusnya dia akan sama dengan pattern sebelum dua kali kelas sebelumnya. Ini 75 hingga 79. Ataupun kamu nak buat pengiraan lah, 74, 75, 76, buat keluar jari lah, 77, 78, 79. Okey, jadi harap kamu manfaatkan guna jari. Okey, sekarang kita nak membina jadual kekerapan. Okey, daripada jadual kekerapan ini, pertama sekali, oleh sebab kita tak ada panduan, kita tak ada panduan dalam kelas, tak ada contoh pun, semua kosong dalam jadual kita. Jadi apa-apa pun kamu kena tentukan dulu selang kelas. Okey, tentukan dulu yang pertama, wajib menentukan selang kelas. Bagaimana nak menentukan selang kelas? Balik kepada rumus yang telah diberikan sebentar tadi. Okey, kita tengok pada rumus tadi. Okey, rumus tadi, saiz selang kelas adalah kita tentukan apabila kita dapatkan nilai data terbesar tolak nilai dengan nilai data terkecil dibahagi dengan bilangan kelas. Okey, sekarang ni bilangan kelas kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dalam jadual ada 6, mesti bahagi dengan 6 nanti. Okey, jadi kita tengok data, cari data nombor yang paling kecil dalam senarai. Okey, 145, ada tak 13? Perhatikan satu-satu nah. Okey, jadi 145. Okey, 145 paling besar, paling kecil, kita cari yang paling besar pula. 16. Okey, sini ada 173 ni. Ada tak 173 lebih besar 173? Tak ada. Okey, jadi saiz selang kelas adalah 173 tolak 145, kita bahagikan dengan 6. Sebab apa 6? Kita ada 6 selang kelas dalam jadual. Okey, jadi kita tekan 173 tolak 145 adalah 28. 28 bahagi 6, kita dapat 4.67, di mana menghampiri nilai nombor bulat yang seterusnya adalah nilai 5. Okey, boleh jelas nah? Okey, jadi kita mulakan dengan mengisi selang kelas bagi kelas yang pertama. Jadi ini nanti nak buat pengiraan, nanti kita akan buat keluar jari ikut 5 lah bilangan ni. Okey, selalunya selang kelas ini dia bermula dengan nombor yang mana, kita kata nombor yang gandaan 5, gandaan 10. Okey, jadi bila kita ada 145, angka yang terkecil, jadi cikgu mulakan dengan kelas itu, cikgu mulakan dengan 145. Okey, keluarkan jari kamu. Okey, kita pinjam gambar jari ni lagi sekali. Keluarkan jari kamu. Okey, wajib guna jari supaya pastikan kita tak tersilap membina selang kelas. Okey, tadi kita ada angka berapa? 145. Selang kelas yang kita nak gunakan adalah berapa jari? 5 jari. Okey, 145, 146, 147, 148,
149. Okey, jadi bermaksud selang kelas pertama adalah 145 hingga 149. Saya cepat sini, minta maaf tuan. Okey, seterusnya keluarkan jari kamu. Tak perlu dah cikgu tunjuk gambar, kamu keluarkan jari kamu sendiri. Okey, 149 selepas itu mesti bermula dengan 150. Okey, keluarkan jari kamu, kira sama-sama. 150, jari pertama, keluar jari ibu, keluar jari tangan kanan ke kiri pun tak kisah lah. Okey, 150, 151, 152, 153, 154. Okey, seterusnya mesti 155. Tengok pattern kelas yang pertama. Mesti berjumpa dengan 159. Kalau kamu nak guna jari lagi baiklah. Okey, kemudian 160 hingga 164. 165 hingga 169. 170 hingga 174. Jadi kita tengok semua selang kelas ini boleh masuk dengan kekerapan angka yang telah mana kita ada. Terbesar 174, terkecil adalah 145. Okey, seterusnya. Okey, untuk kekerapan kita kira lah 145 hingga 149 no? Okey, 145 hingga 149. 145, 14. Ada lagi tak? Okey, hati betul-betul nah. Perhatikan betul-betul 148 cikgu jumpa jadi 2 lah. Okey, cikgu suka lagi kalau kamu guna dengan tandaan berbeza nah. Highlighter ke, bentuk yang berbeza ke. Contoh cikgu guna highlighter, tukar pada highlighter hijau katakan. Okey, highlighter hijau. Katakan highlighter hijau 150 hingga 154. Okey, alamak terang sangat pula. Okey, kuning lah. Okey, 153. So, sekarang kita 150 hingga 154 nah. 150 hingga 154 ada 150. 152. Oh, bukan. 164 tu. 155. 154 tak wujud di sini. Okey, so bermaksud di sini kita ada berapa? Kita ada kekerapan 3. Berapa kerap dia muncul? Berapa kerap dia muncul? Okey, seterusnya ini semua kamu akan carilah. Ini kamu akan cari sendiri buat pengiraan. Guna tandaan berbeza. Kalau tak ada highlighter tak ada masalah. Contohnya cikgu tak ada highlighter, cikgu guna pen colour lain pula. Ataupun cikgu guna pen hitam juga, pensel juga, tetapi cikgu buat tandaan berbeza. Ini guna petak pula. 158 2. Kamu juga boleh guna gundalan lah. Boleh guna gundalan. Okey, 155 hingga 159. Okey, 1, 2, 3 4 5 6. Jadi nampak tak berbeza sikit lah. Ada 6. Kalau cikgu silap kira minta maaf lah sebab kecil sikit raja. Okey, yang penting kita nak kira itineraries yang lain. Okey, had bawah. Okey, had bawah 145, had atas 149. Okey, di sini had bawah 150, 154, 155, 159, 160, 164, 165, 169.
Okey, seterusnya kita ada 170, 174. Okey, titik tengah. Titik tengah, jangan lupa tadi rumusnya, had atas tambah had bawah bahagi dengan 2. Contoh untuk kelas yang pertama. Jadi 145 tambah 149 bahagi dengan 2. Kita boleh buat pengiraan. Kamu tak payah tunjuk dengan kira pun boleh, ataupun kamu nak tunjuk silakan tulis kecil di kotak tersebut. Senang nak buat semakan. Okey, jadi cikgu akan dapat 147. Okey, seterusnya 150 tambah 154 bahagi 2. Cikgu akan dapat 152. Okey, pattern seterusnya. Kamu nak kira boleh ataupun kita tengok pattern perubahan. Bermaksudnya sini 157, 162, 167, 172. Okey, cikgu harap kamu boleh dapatlah. Kalau tak boleh nampak pattern, jangan susah hati, kamu kira. Okey, kita tengok sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, cikgu lebih suka bermula dengan sempadan bagi kelas yang kedua. Selang kelas kedua. Okey, sempadan bawah kita ambil. Okey, untuk sempadan bawah, apa kita perlu buat? Kita akan ambil had bawah ditambah dengan had atas bagi kelas sebelumnya. Okey, dibahagi dengan 2. Okey, contohnya sempadan atas. Okey, sempadan atas, okey. Had bawah dia adalah 150. Had bawah dia adalah 150. Kita tambahkan dengan had atas bagi kelas sebelumnya. Okey, tambah 149 bahagi dengan 2. Jadi tekan kalkulator, 150 tambah 149. Maka kita akan dapat 149. Cikgu salah tulis dah ni. Kamu jangan silap nah. Okey, sebab apa cikgu tak memula dengan kelas bawah? Sebab kadang-kadang ada orang tak boleh nampak dia berapa. Boleh je kita tentukan kelas yang pertama. Sekejap lagi cikgu tunjuk cara. Okey, jadi sini 149.5. Sempadan atas. Okey, bermaksud sempadan atas kita ambil had atas tambah dengan had bawah kelas selepasnya. Boleh tengok rumus nah. Okey, jadi sempadan, sini sempadan bawah ni tadi. Cikgu silap tulis, minta maaf. Okey, sempadan atas. Okey, jadi sempadan atas 154 tambah 155 bahagi dengan 2. Okey, bermaksud cikgu akan dapat 154.5. Okey, boleh nah? Okey, seterusnya. Okey, tolong kamu fokuslah perkara ini. Biasanya sempadan ini adalah berkongsi. Okey, sempadan adalah berkongsi. Sebab untuk kelas selepasnya, bermaksud ambil had bawah dia, kita akan tambah dengan had atas kelas sebelumnya bahagi 2. Bermaksud bacaan yang sama ni dengan bahagian ni. Bacaan yang sama. Okey, jadi kita bawa saja 154.5. Kamu juga boleh buat pengiraan nak buktikan balik nah. Okey, jadi sempadan atas kelas selepasnya boleh buat pengiraan. Ambil apa nilai dia? 159. Okey. Boleh ambil nilai dia 159 tambah dengan 160. Okey. 159 tambah dengan 160. Okey, jadi berapa kita dapat di sini? Kita akan dapat 159.5. Okey, kita dah dapat 2 kelas, kita boleh buat pattern dia lah. Jadi sini 159.5, 164.5, 164.5, 169.5, 169.5,
174.5. Bila kita dah ada pattern, kita tak ada kelas yang seterusnya pun kita boleh buat lah. Okey, jadi sini akan dia sama kan, 149.5. Okey, jadi bermaksud di sini 144.5. Boleh nampak pattern dia. Okey, boleh nampak pattern dia. Dia serupa lah dengan yang kelas ini. Cuma ni melibatkan angka 144.5. Okey, jadi cikgu harap kamu mahir lah. Tolong buat latihan, kamu mahir menentukan had, titik tengah dan sempadan. Okey, ini adalah itineraries, komponen yang penting dalam statistik. Okey. Okey, kita teruskan dengan mengira saiz selang kelas dari jadual. Kadang-kadang ada soalan yang mana dia telah berikan kepada kita. Okey, dia telah bagi kat kita, bermaksud mungkin soalan tanya, tentukan saiz selang kelas. Okey, kita dah ada jadual dan kita dah ada saiz selang kelas. Bermaksud cara yang pertama, kita boleh buat apa? Kira guna jari. Okey. Kira guna jari. Yang mana cikgu tunjuk dah tadi. Okey, contoh ni dia dah bagi dah 60 hingga 64 tu. Bermaksud kita kira je lah. 60, keluarkan jari 61, 62, 63, 64. Oh, bermaksud saya ada 5. Saiz selang kelas kita adalah 5. Okey. Alright, kita tengok yang seterusnya. Okey, kaedah yang lain adalah kita mengira beza antara had bawah atau had atas bagi dua kelas yang berturutan. Okey. Okey, jadi kalau kita ada selang kelas, kita akan ambil dua selang kelas yang berturutan. Okey. Jadi tadi kalau kata cikgu ada tadi 60 hingga 64, cikgu ada 65 hingga 69. Jadi beza antara had bawah atau had atas. Okey, kalau cikgu nak ambil guna had bawah, bermaksud 65 tolak 60. Okey, kedua-dua had bawah. Jadi dapat 65 tolak 60 dapat sama dengan 5. Ataupun boleh juga guna sempadan atas punya value, 69 tolak 64. 5 juga. Okey, kaedah yang kedua, kita boleh menggunakan sempadan atas tolak sempadan bawah. Okey, sempadan atas tolak dengan sempadan bawah bagi kelas yang sama. Okey, bagi kelas yang sama. Okey, jadi contohnya kat sinilah. Kita ambil contoh sini. Jadi cikgu ambil 149.5 tolak dengan 144.5. Maka dapat saiznya adalah 5. Sama seperti yang kita buat pengiraan yang awal tadi. Okey, kadang-kadang dia bukan suruh kita kira dari awal. Dia bagi dah dan kita kena jawab berapa saiz selang kelas. Okey. Okey, cikgu harap kamu boleh teruskan dengan latihkan diri 7.1a. Cikgu dah bagi panduan di sini. Okey, jadi cuba buat dulu, nanti kita akan bincang sambungannya. Okey, Assalamualaikum.